السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita direzekikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik, hidayah untuk kita melakukan atau mengamalkan apa yang kita perolehi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin, pada malam ini kita mengambil kesempatan, ada ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, oleh kerana jadual kita pada masa yang akan datang ni tidak menentu. Jadi tuan-tuan kena senantiasa bersiap sedia. Kita akan bagi notis minit-minit terakhir, dan kemungkinan kelas kita pada masa yang akan datang ni semakin kurang sikit lah, kerana kekangan masa dan kesibukan menguruskan perkahwinan di negeri Perlis. Jadi tak ada nak main mengajak ni, ramai orang nak menikah. Jadi tuan-tuan, ada yang mana malam mana saya lapang, saya akan mengajak lah. Tapi lepas daripada ni kita akan banyak, bukan tak mengajak langsung, tapi akan ada cuti lebih banyak daripada kelas. Jadi ada peluang, ada ruang, ada masa, ada waktu, kita mengajarlah, kerana asalnya kita mengajar. Taklah bukan isu kahwin tu, ada urusan lain. Urusan lain. Baik, hadirin mukminin, pada malam ini kita nak tengok satu tulisan dan satu buku yang dipetik. Sebenarnya buku ini bagus untuk tuan-tuan ada, setiap orang kalau boleh dapatkan, ada seorang satu, iaitu satu bahagian daripada tulisan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, yang terkenal dengan kitabnya Tafsir Ibn Kathir, ataupun asalnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, tapi kita selalu sebut Tafsir Ibn Kathir. Tafsir yang sangat baik untuk dibaca. Dia ada menulis satu kitab yang agak besar, Al-Bidayah wan Nihayah. Ini juga tulisan karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir. Dia ada banyaklah kitab Ibn Kathir ini tulis. Yang terkenal, yang masyhur, Tafsir Ibn Kathir, Al-Bidayah wan Nihayah. Dia ada kitab-kitab yang lain lah. Tetapi pada malam ini, di dalam kitab yang besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir,
kita mengambil satu bahagian yang dikeluarkan daripada kitab dia yang besar itu, iaitu bab pada menyatakan tentang jin dan juga syaitan. Jadi kenapa diletakkan jin dan syaitan ini dalam tajuk yang sama? Kerana jin dan syaitan ini daripada kumpulan jenis yang sama. Bila disebut syaitan, daripada kalangan jin. Syaitan itu daripada perkataan syatana. Asal perkataan syaitan itu shin ta na nun, syatana. Bahasa Arab ni, apa-apa perkataan pun dia akan ada root word, kata akar, yang berasal daripada 3 huruf. Jadi syaitan, kata akar dia ialah syatana. Syatana artinya ba'uda, jauh. Jadi syaitan artinya sesuatu yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan ni, makhluk yang namanya syaitan ini daripada bangsa kalangan jin. Itu jelas. Di sisi ahli sunnah, berdasarkan apa yang Quran sebut, syaitan ni daripada jin. Yang mana jin ni ada sifat-sifat dia lah. Dia tak boleh dilihat oleh manusia. Jadi bila kita kata jin, bila tuan-tuan kata jin tak boleh dilihat oleh manusia, ni nak bagi faham. Kita dah ajak dah, kita dah terang dah. Apabila jin tak boleh dilihat oleh manusia, maka kita katakan tadi syaitan daripada jin. Artinya syaitan juga tak boleh dilihat. Itu cara kita faham. Kita kata jin, ada yang beriman, ada yang kafir. Quran kata, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa'amanna bih. Allah kata, Qul uhiya ilayya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepada engkau Al-Quran, yang mana mendengar Al-Quran itu daripada Nabi SAW. Siapa yang dengar? Jin. Nathar, sekumpulan jin dengar Quran. Kemudian dia kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar, jin kata, kami mendengar Al-Quran ajaba, suatu benda yang ajaib, yang hebat. Fa'amanna bih, dan kami beriman dengan Quran. Jadi kita kata jin ni ada yang beriman, ada yang kafir. Sebab itu Quran menyatakan apa? Walaqad dhara'na li jahannam kathiran minal jin wal ins. Dan kami, yakni Allah Azza wa Jal, akan memenuhkan, akan mengisi neraka Jahannam, kebanyakannya yang akan masuk ke dalam neraka itu siapa? Walaqad dhara'na li jahannam kathiran minal jin, daripada kalangan jin. Sebahagian daripada penghuni neraka itu ialah jin, manakala sebahagian lagi daripada kalangan manusia. Artinya ada tak jin yang masuk syurga? Ada. Ada jin muslim dan ada jin kafir. Sebab itu di kalangan ulama mereka bincang tentang isu apa? Berkahwin dengan jin, kemudian minta tolong dengan jin. Ada isu, kan? Dibincangkan boleh tak? Ada.
dibincangkan boleh tak manusia ni berkahwin dengan jin. Dan jin juga ada daripada kalangan lelaki dan wanita. Ada jin lelaki dan ada jin wanita. Dan jin ni juga beranak. Dan jin-jin yang ada sekarang ini, mereka terikat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bukan sahaja diutuskan, dihantar kepada manusia, Nabi juga dihantar kepada jin. Jadi apa sahaja yang disyariatkan kepada manusia, disyariatkan juga kepada jin. Cuma yang membezakan kita dengan mereka ni, mereka berada di alam ghaib. Jin ni daripada kalangan alam ghaib. Pasal itu dia panggil jin. Daripada perkataan jinnun tu kan, jimnun. Artinya sesuatu yang tertutup. Sebab itu kita kata syurga tu apa dia? Apa perkataan syurga? Jannah. Jannah. Sebab apa? Okey tuan-tuan. Sebab apa Allah sebut syurga dengan jannah? Sebab apa? Sebab dia tertutup. Dia tertutup dengan apa? Dia tertutup dengan pokok. Syurga ni terlalu banyak pokok sampai tertutup. Dia panggil jannah. Sesuatu yang tertutup. Satu lagi. Janin. Janin ni apa dia? Sesuatu yang tersembunyi. Kita tak boleh nampak janin duduk dalam perut. Bila dia keluar jadi bayi. Tapi masa dalam perut janin. Tak nampak. Nampak? Jadi jin nampak ke tak nampak? Tak nampak. Jin yang kita nampak tu daripada kalangan manusia. Ataupun jin yang dia transform, dia menyerupai makhluk lain, itu kita boleh nampak. Macam Nabi kata apa? Ular ni sebahagiannya daripada jelmaan jin. Ini tajuk jin ni. Boleh? Okey, baik. So hadirin mukminin, oleh kerana kita tahu ada di kalangan jin yang beriman dan ada di kalangan jin yang kafir, boleh tak kita berurusan dengan jin ni? Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada riwayat-riwayat yang menunjukkan berlakunya hubungan di antara jin dan manusia pada zaman Nabi. Kerana jin hanya berurusan dengan manusia, artinya dia tunduk dan mempunyai hubungan dengan manusia pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Adapun Nabi ada tak? Kan Nabi Sulaiman memerintahkan jin, antaranya yang terkenal Ifrit. Tapi Nabi ada tak minta tolong jin? Ada tak berhubungan dengan jin? Tak ada. Kalau Nabi berhubungan atau ada pertolongan jin, ada hubungan dengan kerjasama dengan jin, saya ingat cerah musyrikin Mekah kan? Perang pakai jin. Tapi tak ada. Sebab Allah hanya memberikan mukjizat menundukkan jin. Artinya jin ni tunduk, akur, taat dan apa orang kata menjadi hamba hanyalah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Boleh? Baik. Sebab itu kita tak boleh minta tolong jin. Perbuatan minta tolong jin ni termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Quran. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Ada di kalangan manusia yang memohon pertolongan dan minta berlindung dengan jin. Quran sebut ya'udzuuna birijal minal jin. Mereka minta tolong dengan lelaki-lelaki daripada kalangan jin. Fadaduhum rahaqa. Bertambah ketakutan dan kelemahan. Artinya tak boleh. Tuan-tuan balik, kalau tuan-tuan nak tahu ayat-ayat yang saya baca tadi ni, balik buka surah jin. Jadi syaitan ni daripada kalangan
jin. Apa dalil yang paling kuat yang menyatakan bahawa syaitan ni daripada kalangan jin? Ini semua ulang kaji ya, ulang kaji. Iaitu apabila Allah menyatakan bahawa penciptaan jin ni daripada api. Dan ini juga diakui oleh iblis yang menyatakan dia juga diciptakan daripada api. Jadi unsur bahan ataupun perkara yang digunakan untuk menciptakan jin, itulah juga yang digunakan untuk mencipta syaitan dan iblis. Persamaan itu menunjukkan mereka daripada kelompok golongan yang sama. Dia berbeza dengan malaikat yang diperbuat daripada cahaya, dan kita daripada apa? Tuan-tuan daripada apa? Daripada tanah. Jangan tuan-tuan pun mengaku kami daripada cahaya. Malaikatlah tuan-tuan. Kan? Baik. Berikutnya, apa yang saya akan ambil ringkasan ya, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata. Dia kata di sini, wa ammal kafirul jin faminhum syayatin wa muqaddimuhum al-akbar iblis adu Adam abil bashar. Nampak? Adapun jin-jin yang kafir, mereka ini ialah syayatin. Syayatin jama', plural kepada syaitan. Syayatin ialah syaitan. Syayatin. Dia kata wa amma kafirul jin faminhum syayatin. Dia kata adapun jin yang kafir ini ialah daripada kalangan syaitan. Syaitan ni ialah jin yang kafir. Wa muqaddimuhum al-akbar, dan kepala mereka yang besar, yakni ketua mereka yang besar, iblis. Iblis. Jadi yang tentera-tentera ni syaitan. Kepala besar, ketua, pemimpin mereka al-akbar, yang maha besar tu ialah iblis. Adu Adam abil bashar, dia adalah musuh. Iblis itu ialah musuh kepada Adam, bapa manusia. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kemudian tengok Ibn Kathir kata apa? Wa qad sallatahu huwa wa dhurriyyatahu ala Adam wa dhurriyyatihi. Nampak? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni kita kena jelas. Sekarang kita akan bagi contoh. Ni tuan-tuan kena berhati-hati. Waqad, dan sesungguhnya, sallatahu, huwa, telah memberi kekuasaan, kemampuan, kebolehan oleh Allah. Maknanya Allah bagi kekuasaan, Allah bagi kemampuan. Sallata, Allah telah bagi kelebihan kepada huwa, iblis, wa zurriyatahu, dan zuriat keturunannya. Allah telah bagi izin, Allah telah bagi keistimewaan, kelebihan, kemampuan kepada iblis dan anak cucunya syaitan-syaitan ni ala Adam, ke atas manusia. Nampak? Jelas. Jadi boleh tak apa dia ni, iblis ni melakukan sesuatu kepada manusia, syaitan ni melakukan sesuatu kepada manusia? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan izin yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya nak beritahu kat tuan-tuan, ada tak kemungkinan apa yang berlaku pada tuan-tuan secara misteri, tiba-tiba tanpa diketahui asal usul puncanya, perbuatan daripada syaitan? Ada atau tidak? Ada. Sekali kita akan tengok. Dia boleh melupakan tuan-tuan rakaat salat. Dia boleh menyebabkan tuan-tuan sakit dalam keadaan misteri. Dia boleh menyebabkan tuan-tuan berasa marah. Dia boleh menimbulkan rasa adawata wal baghdha.
Di antara benda yang syaitan timbulkan ni apa dia? Adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Ini daripada permainan dan percaturan syaitan. Ada campur tangan iblis dalam kehidupan kita. Sebab itu kadang-kadang kita ada jumpa sakit misteri. Cuma orang Melayu ni dia expert sikit. Dia rajin lebih. Kalau yang curi duit, namanya toyol. Tak tahulah mari mana apa dia ni penisbahan atau penamaan toyol tu. Kita tak tahu. Tapi orang Melayu ni kalau hilang duit, siapa yang curi? Toyol. Ada tak kemungkinan jin curi duit? Ada. Boleh atau tidak jin curi duit? Boleh. Tapi sebelum kita nak tuduh jin, kan? Sebelum kita nak tuduh jin, hendaklah kita cek dulu, takut-takut jin yang ada dalam rumah kita yang curi. Ya. Tengok duit lah hilang, abang pergi mana duit saya? Ataupun lelaki dia tanya, pergi mana duit aku? Jin abang. Tapi kita tak nafikan bahawa dia ada kemungkinan untuk buat. Sekali lagi tuan-tuan akan tengok Ibn Kathir bawa beberapa contoh bukti bahawa adanya campur tangan dan perbuatan syaitan. Saya tak nafikan sebahagian sakit-sakit kita tak ada punca. Ini ialah perbuatan syaitan. Dan syaitan ni, tuan-tuan kena ingat ni. Ingat elok-elok. Dia boleh bertindak di atas kehendak dia. Dan dia boleh bertindak di atas arahan orang lain. Artinya, kalaulah benda tu jadi pada kita, perbuatan setan, satu, orang lain tak suruh, orang lain tak buat, tapi dia yang nak buat. Syaitan tu yang sendiri nak buat. So, kita tak akan jumpa, saya ni tak ada orang bermusuh dengan saya tak ada berkelahi dengan orang, saya ni tak ada orang dengki dengan saya, tak tahu siapa buat. Dia tak memerlukan orang untuk buat. Cukup syaitan. Dan syaitan ni tak perlu tunggu orang suruh. Siapa hantar kat dia ustaz? Tak ada siapa hantar syaitan tu nak main ke diri. Nak main ke diri. Kan? Dan kita juga tak nafikan, tuan-tuan dengar bagi elok ni, kita juga tak nafikan kemungkinan dia bertindak di atas arahan orang lain. Tak nafikan, boleh. Dan di sana kita tengok Nabi SAW disihir. Ada orang buat pada dia. Dia terkena buatan orang. Nabi terkena buatan orang. Sebab itu kita tak nafikan di sana ada unsur sihir. Kan? Dan yang mengajar sihir ini berlaku khilaf di kalangan para ulama. Yang mengajar sihir ni nama dia Harut dan Marut. Tuan-tuan kena ingat, tok guru besar sihir seperti yang disebut dalam suratul Baqarah, Harut dan ulama berbeza pandangan siapa Harut. Manusia, jin ataupun siapa? Harut. Harut Marut. Harut dan Marut. Ada yang kata jin, ada yang kata manusia, ada yang kata malaikat. Yang turun di mana? Di mana mereka turun untuk ajar sihir ni? Pada zaman Nabi Allah Sulaiman di Iraq, di satu tempat nama dia Babylon. Ketika mana Amerika menyerang Iraq pada tahun 2001. Betul? 2001 antara tempat yang musnah ataupun yang hancur ialah kota Babylon. Okey tuan-tuan, banyak cikgu-cikgu. Iraq, dia ni tamadun apa? Kita dalam dunia ni ada tamadun apa? Tamadun Cina di Sungai Yangtze. Kita ada tamadun India, Sungai Ganges. Kita ada tamadun besar dunia. Kita ada tamadun Cina, tamadun India, tamadun apa lagi? Tamadun Mesir purba, Sungai
Semua tamadun dunia dia akan bermula di sungai. Kan kita ada dulu apa dia? Kerajaan maritim sungai kan. Tamadun semua. Satu-satunya tamadun yang tak duduk di tepi sungai, tamadun Islam yang bermula di Mekah. Kan? Okey. Iraq ialah tamadun Mesopotamia. Sungai apa di Iraq? Sungai apa? Tuan-tuan, banyaklah membuka dunia. Dia boleh tengok sungai Korok, sungai Mulang, sungai Mataya. Tengok sungai dunia ni. Sungai Furat dan Dajlah. Orang putih kata Euphrates dan Tigris. Sungai ini adalah sungai yang datang daripada syurga. Besar. Sungai ni boleh nampak daripada satelit ni. Sungai ni, apa, Furat dan Dajlah ni. So, Babylon ni asalnya di Iraq. Malaikat turun di situ. Kita katalah malaikat turun di situ untuk ajar sihir. Jadi sihir ni merupakan perbuatan yang begitu lama. Sihir ni merupakan amalan yang paling tua dalam hidup manusia ni, perbuatan sihir. Kan? Baik. So, dia kata apa lagi? Tapi jangan takut. Jangan takut. Kita duk habaq dah hantu ni jangan. Jin, syaitan dan hantu. Saya tak sebut hantu, mereka tak tahu pula. Jin, syaitan dan hantu. Jin dan syaitan, syaitan dan hantu. Okey, sebutlah. Jin, syaitan, iblis, hantu. Apa dia lagi? Hantu tak payah sebutlah satu-satu. Bila nak habis? Hantu raya, hantu langsiak, hantu pocong. Setan lah tu. Kan? Setan pucung. Kita boleh kata setan langsiak, setan pontianak, setan pocong. Semua tu setan. Kan? Jadi dia ada power tak? Dia ada power. Dia boleh buat sesuatu. Tapi tengok, kata Ibnu Kathir kata, wa takaffalallahu azza wa jal bi'ismatin man amana bih wa saddaqa rasulah wattaba'a syar'ahu minhum kama qal. Tetapi syaitan, iblis, hantu, jin dan semua yang sewaktu dengannya tidak berkuasa, tidak boleh mengapa-apakan, tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh mengganggu gugat, tidak boleh menyakiti manusia yang bi'ismatin, diberi ismah, perlindungan oleh Allah. Yang ni untouchable, tak boleh disentuh. Baik kita, baik anak kita, baik siapa-siapa saja, tak boleh. Nampak? Siapa? Allah yang lindung. Tuan-tuan kena ingat, yang bagi kuasa, yang bagi power, yang bagi izin kepada iblis apa? Allah. Yang bagi perlindungan, ismah. Ismah ni perlindungan. Yang bagi perlindungan ni Allah. Boleh tuan-tuan? Okey, so jangan takut. Bila setan kacau, tuan-tuan minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Jangan minta tolong dengan setan. Setan, aku nak lena, jangan duk kacau. Lingkup. Faham tak? Minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla. Boleh? Okey. Siapa? Tuan-tuan kalau nak selamat, nombor 1, amana bih, beriman dengan Allah. Yang kedua, wasaddaqa rasulah, beriman dengan Rasul. Yang ini membenarkan Rasul dia, beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, beriman dengan Rasul, wattaba'a syar'ahu, dan mengikuti hukum hakam yang Allah suruh. Jadi Allah pelihara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nampak Allah kata, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Isra ayat 65. Al-Isra ayat 65. Tulis orang perempuan. Orang lelaki depa hafiz. Depa memang tak, depa ni semua hafal. Depa box. Depa
Orang perempuan ni dia dab bil kitabah. Dia kena tulis. Orang lelaki dab bis sadr. Sekali saya sebut, pak lekat. Mereka akan balik syarah pada tuan-tuan. Kan? Jangan takut. Tuan-tuan tulis terlupa, tanya lelaki. Tadi ustaz sebut apa? Apa yang hang tulis? Kan? Apa yang hang tulis itulah ustaz sebut. Nampak? Pandai dia bawa. Kan? Baik. Jadi dalam ni ayat ni, sebab tu saya kata don't worry. Kalau kawan tu beriman, kalau kawan tu dia betul-betul menghidupkan sunnah, syaitan tak kacau lah. Tak boleh kacau. Tak ada kemampuan. Sebab Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 65, Allah menegaskan, inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hambaku, engkau tidak akan ada kuasa, sultan, dan cukuplah Tuhan engkau sebagai birabbika, cukuplah Tuhan sebagai wakila, pelindung dan penjaga. Allah kata apa? Di kalangan hambaku yang beriman, di kalangan hambaku yang bertakwa, di kalangan hambaku yang saleh, di kalangan hambaku yang taat, engkau tidak ada sultan, tak ada power untuk dia. So kerja tuan-tuan ialah jaga salat, jaga hukum hakam, taat perintah Allah, takwa, salat, doa. Allah kata syaitan tak boleh buat apa-apa. Kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut lagi di dalam ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam surah Saba ayat 20 dan 21. Surah Saba ayat 20 dan 21. Saba 20-21. Allah kata apa? وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ. Allah kata apa? Nampak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jangkaan iblis terhadap mereka itu benar, iaitu mereka akan mengikutinya. Iblis dia sangka manusia akan ikut, betul manusia ikut. Dia sangka manusia akan ikut, betul tak betul manusia ikut dia? Betul. Manusia ikut dia. Tapi Allah kata apa? Yang tak boleh dia hasut, yang tak boleh dia ganggu, yang tak boleh dia kacau, fariqan. Fariq, satu kumpulan, satu bahagian, minal mu'minin, daripada kalangan orang beriman. Artinya apa? Dia boleh makan semua orang, illa fariqan minal mu'minin. Sebab itu orang tanya, macam mana tak mau bagi syaitan ganggu, macam mana tak mau bagi kena gangguan, macam mana tak mau bagi kena sihir, macam mana tak mau bagi mu'minin. Jadikan diri kita sebagai mu'min. Nampak? Kemudian Allah kata, wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan sesungguhnya iblis tidak mempunyai kekuasaan ke atas manusia yang beriman. Allah Ta'ala kata, dan mereka tidak mempunyai kekuasaan ke atas orang yang beriman. Boleh tuan-tuan? Nampak? Itu apa yang disebut oleh Ibnu Kathir berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Baik, sekarang saya akan bawa pada tuan-tuan bagaimana syaitan mempengaruhi dan mengganggu manusia. Mari kita tengok. Kan? Satu, sebahagiannya mungkin tuan-tuan pernah dengar, dan sebahagiannya mungkin tuan-tuan dah faham. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama daripada Ibnu Umar, daripada Nafi' an Ibni Umar, daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabu bishimalihi
fa inna syaitan ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Nampak? Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar. Hadis ni disebut oleh Al-Imam Ahmad. Apa maksud hadis ni? Hadis ni menyebut tentang bahawa Nabi SAW melarang. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah ibnu Umar, Nabi melarang salah seorang daripada kamu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi, apakah tindak tanduk syaitan dalam tajuk ni? Dia akan menghasut dan menggoda tuan-tuan dan puan-puan supaya makan dengan tangan kiri. Simple. Siapa yang makan dengan tangan kiri? Syaitan. Artinya dia telah mencontohi dan dia telah meniru perbuatan, berjayalah syaitan di dalam bab itu. Baik. Kemudian Nabi SAW juga sebut dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah, tadi daripada Abdullah ibnu Umar. Ni daripada Aisyah. Sebab itu makan dengan tangan kiri ni perbuatan syaitan. Jadi dia akan hasut, dia akan goda, dia akan buat supaya tuan-tuan makan dengan tangan kiri. Faham? Okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man akala bishimali, Nabi sebut sesiapa yang makan dengan tangan kiri, akala ma'ahu syaitan, sesungguhnya dia makan bersama dengannya syaitan. Akala ma'ahu syaitan. Siapa yang makan dengan tangan kiri, dia makan bersama dengan syaitan. Wa man syariba bishimali, dan siapa yang minum dengan tangan kiri, dia minum bersama dengan syaitan. Tuan-tuan, kalau makan bersama, minum bersama, kita nak kata apa? Kawan baik loh. Kamcing. Betul tak? Tuan-tuan tengok satu orang duk makan minum. Saya duk nampak awak duk makan minum dengan Tok Imam. Baik awak dengan rapat awak dengan Tok Imam. Tok Imam kalau nak makan ke nak minum, dia mesti ajak saya. Dia mesti telefon saya ajak. Oh, kamcing dengan Tok Imam. Tok Imam dia kan boleh makan seorang-seorang, dia akan makan dengan saya. Rapatlah. Jadi kalau kita duk makan dengan setan, apa maknanya? Rapat kamcing lah, macam tu. Lepas tu dia duk heran pula pasal apa dia jadi tak elok, pasal apa dia jadi macam tu. Dah kawan pun bagus ya. Dia kata saya tak ajak pun, tak panggil dia pun, tak semawak. Dia bukan gaduh semawak, dia bukan gaduh panggil. Kan? Faham tak? Nampak? Mudah ya. Boleh? Itu apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Kemudian tuan-tuan, satu lagi iaitu ada hadis yang menyebut bahawa Nabi SAW, yang ni dibawa juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iaitu Nabi SAW melihat yang ni minum berdiri. Berdiri. Kita bincang sikit minum berdiri ni. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulun yashrabu qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki minum berdiri. Faqala lahu qih. Nabi tengok dia minum berdiri, Nabi kata qih, muntahkan. 5. Kenapa? Ayasurruka an yashraba ma'akal hir. Adakah engkau suka kalau minum bersama dengan kucing liar? Hang suka tak minum dengan kucing? Makan dengan kucing? Kucing liar? Suka tak makan dengan kucing? Minum dengan kucing? Kalau lah mungkin lah kan, tidur dengan kucing. Nabi, ramai orang sandarkan sayang kucing ni dengan Nabi. Ini dakwaan yang tidak betul. Nabi bukan sayang kucing, Nabi sayang semua binatang.
Dan tidak ada riwayat Nabi bela kucing. Jadi kita nak bela kucing, sahabat dah itu bela. Tapi jangan duk bersadik dengan Nabi. Kucing dia pergi berak rumah orang lain, orang marah, dia kata, jangan duk marah, Nabi sayang. Yang buruk nama Nabi tak bela kucing. Dia berkata Nabi bela kucing, buh nama Mu'izzah, tu kucing hang. Nabi tak bela kucing. Nabi sayang pada semua binatang. Dan ada hadis, bukan kita suruh zalim, ada hadis riwayat Bukhari, satu wanita masuk neraka kerana kurung kucing, dan ada wanita yang masuk syurga kerana bela. Masalah kita jangan sandarkan pada Nabi SAW. Dia kata, Ustaz, saya tak masuk syurga. Awak, saya bela kambing. Saya ingat tuan-tuan, dengar lah. Saya kucing tak bela, kambing tak bela, lembu tak bela, tapi saya ingat saya masuk syurga agak kot, insya-Allah. Pasal apa? Saya bela orang. Dengar. Kalau bela kucing masuk syurga, binatang kita bela masuk syurga. Kalau kita bela orang masuk apa? Tentu lebih masuk syurga. Orang kita kadang-kadang tak tahu, dia tak faham. Pasal apa yang hang bela kucing? Saya tak tahu Ustaz, dia duk bela kucing tu tak. Kami bukan makan lagi, kucing dia makan dulu. Ada setengah orang kucing dia makan dulu, bini dia tak makan lagi. Dia pergi market, dia pergi beli ikan kat kucing dia, kat bini dia tak beli. Tak, saya nak habaq. Orang kita dia silap pak. Saya kata bagus bela kucing, ihsan pada binatang, mungkin boleh masuk syurga. Ada pula yang pergi bawa riwayat apa tu, kucing masuk syurga bersama tuan dia. Ni kucing tak ada masuk syurga. Yang masuk syurga tu orang. Esok kalau masuk syurga cari aku comel. Ini semua cerita kartun. Azan tu tuan. Sekejap kita sambung sikit kan. Okey. So tuan-tuan clear, tak salah bela kucing, sayang binatang. Semua binatang memang Nabi suruh kita sayang, kita jaga. Tapi dia taklah khusus kepada kucing. Dan tak boleh juga tuan-tuan duk pergi buat anjing. Setengah orang dia kata pukul anjing dapat pahala. Tak betul. Cuma ada binatang yang memang disuruh bunuh. Yang ni kita bunuh. Seperti apa? Cicak. Cicak yang ni tuan-tuan bunuh. Kalau tuan-tuan bunuh cicak, sekali katuk, mati, pahala besar. Tapi kalau tuan-tuan katuk hidup lagi, katuk kali kedua, boleh juga pahala, tapi dia kurang sikit. Dan tuan-tuan, cicak ni memang jahat. Dia merupakan antara rakan pakatan syaitan yang sangat aktif. Syaitan ni dia berpakat juga kadang-kadang dengan manusia, dengan binatang ni. Kita tengok, dia akan bunyi cicak ni dia akan bunyi pada waktu-waktu yang orang nak semayang, waktu orang tahajud, dia akan bunyi. Tuan-tuan cuba bangkit tahajud. Tuan-tuan bangkit semayang, tadi dia duduk elok, tak ada apa ya. Elok tuan-tuan semayang, dia akan bunyi dia tu ganggu orang nak semayang. Cicak ni tuan-tuan boleh bunuh. Syaitan ni kadang-kadang tuan-tuan, kita anak kita tidur, kan? Kita tak semayang, tidur elok kan? Elok kita Allahu Akbar, dia teriak. Pasal apa? Syaitan pergi kacau dia. Syaitan pergi kacau dia supaya dia teriak, ganggu kita nak solat. Jadi dia buat macam-macam. Artinya dia boleh menggunakan apa sahaja yang berada di persekitaran kita untuk mengganggu kita. Nampak? Baik. Okey, jadi Nabi kata apa? Nabi tengok satu orang dia minum berdiri. Tuan-tuan kena dengar ni. Dia minum berdiri. Lepas tu Nabi kata, ayasurruka ayyashraba ma'aka al-hir. Hang suka tak? Nabi tanya dekat orang yang minum berdiri tadi. Hang suka tak kalau kucing lihat minum dengan hang? Tuan-tuan duk minum teh tarik, tuan-tuan kucing tu mai duk. Suka? Suka ke tak? Tentu tak suka. Kan? Bukan kata minum sekali. Tuan-tuan duk makan di bawah, dia duk mai kok kiri, kucing ni tendang apa ke tepi kan? Ini makan sekali. Nabi kata suka ke tak? Apa jawapan dia? La.
Tak sukalah. Kucing main makan aku tak suka. Fa innahu qad syariba ma'akam man huwa syarrun minhu syaitan. Kalau hang tak suka kucing main minum dengan hang, yang hang duk minum berdiri ni, lebih teruk daripada kucing. Duk ni. Yang hang duk berdiri ni, hang tahu hang minum dengan lagi teruk pada kucing. Apa dia? Syaitan. Jadi orang yang minum berdiri ni minum dengan syaitan. Kalau berdasarkan hadis ni. Nampak? Kemudian datang juga adalah hadis yang lain. Lau ya'lamu alladhi yashrabu wa huwa qa'im ma fi batnihi lastaqa. Kalaulah sesiapa yang mengetahui ketika dia minum dalam keadaan berdiri, apa yang ada di dalam perutnya itu, dia akan muntahkan balik. Ini semua menunjukkan bahawa tentang minum berdiri. Boleh? Minum dengan tangan kiri tak boleh, minum makan tangan kiri tak boleh, minum berdiri. Cuma dia ada rincian dia. Yang ni kita panjangkan sikit pasal dia ada rincian. Okey. Di kalangan para fuqaha, ulama, mereka telah bincang tentang isu minum berdiri. Ni kita dah bincang banyak kali lah. Kalau tuan-tuan tengoklah hadis yang pertama tadi, maka kita katakan minum berdiri ni haram. Haram lah. Sebab lebih teruk daripada kucing tadi ni minum dengan iblis. Takkan minum dengan iblis makruh. Tentu dia membawa kepada haram. Cuma ada beberapa riwayat yang datang yang menunjukkan Nabi SAW minum berdiri dan bukan takat berdiri dan berjalan. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi di sesetengah majlis di hotel, kan? Kita pergi satu majlis di hotel, dia akan letak meja buffet. Kan? Letak meja buffet. Dia akan susun minuman, makanan, tapi dia tak sediakan kerusi dengan meja. Kalau kenduri itu diserak, kita buat macam mana? Kalau lah masjid sediakan buat buffet, sediakan makan, tak sediakan kerusi meja, tuan-tuan buat macam mana? Bersila lah, dia serak lah, nak malu apa? Faham tak? Ambil makan tu bersila di bawah, pasal tak ada kerusi. Now yang majlis tuan-tuan buat ni di Royal Chulan, di hotel besar. Saya pergi satu hotel, dia buat majlis. Masa tu tuan-tuan agak-agak nak pergi duduk bersila di bawah, ambil makanan, ambil ni, mama bersila duduk buat melengkong 4-5 orang. Tobatlah tak buat, malu kan, hotel besar. Lepas tu kita pun sambil duk pegang piring. Sambil duk pegang piring, sembang berdiri. Macam mana? Adalah trend lah. Tentunya high tea ke, koktel ke, dia ada ringkas-ringkas. Kek apa semua, dia tak buat meja. Kita memang makan ringkas-ringkas. Sebab dia tak mau bagi nampak ni lah. Macam mana? Dalam hal macam ni tuan-tuan, wallahu ta'ala a'lam. Pertama, kalau tuan-tuan tu pakai macam main masjid ni, tuan-tuan pergi duduk lah. Pergi cari mana-mana duduk. Tuan-tuan bayang kalau pakai jubah ni, duduk cap berdiri. Nampak tak? Tak elok lah. Dengan jubah apa semua tu dia kan. Orang tengok tu dia Pak Alban ni. Lagi malu hak yang pakai luar jin pergi tarik kerusi. Haji, kerusi. Masih punya lapak haji ni kerusi pun tak nak cari. Pergi duduk orang kan, pasal muruah kita tu. Orang awam dia tak mengaji, dia tak faham. Dia faham kata minum diri ni tak
Tak elok. Dia tak faham sana ada perbincangan apa semua. Jadi tuan-tuan kena jaga. Apabila tuan-tuan bawa imej orang-orang saleh, bawa imej orang-orang yang macam ni lah, pakaian tuan-tuan ni imej agama lah, tuan-tuan kena jaga sikit haibah. Kan? Tuan-tuan jangan ni pakai lagu Pak Long ni pi apa? Ikan bakar ke apa, makan pergi tertik sampai orang jangan orang tengok, ish tu dia orang tu. Buat malu, orang kata buat malu juga. Jangan buat steady, buat relax. Makan pun jangan buat macam nampak? Tapi ada hadis yang mana Nabi SAW, dalam hadis daripada Ibnu Umar, Nabi SAW pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Jadi kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok penceramah tu, dia ceramah di atas rosram. Dia ceramah rosram, dia ceramah-ceramah, dia kering tekak, dia minum. Di sana ada perbincangan. Tengok-tengok dia ceramah, dia ambil ayat, dia minum. Dia dalam keadaan berdiri. Di sana ada perbincangan. Okey, hadis ni sahih. Yang Nabi minum berjalan dengan berdiri itu sahih. Riwayat Tirmizi daripada Abdullah ibnu Umar. Kata Syekh Al-Mubarakfuri, dia kata, dalil yang kita perolehi daripada hadis riwayat Tirmizi yang menyatakan Nabi minum secara berdiri dan sambil berjalan menunjukkan harus untuk makan sambil berjalan dan berdiri. Adapun hadis yang larang tak boleh minum secara berdiri adalah larangan yang hanya membawa kepada makruh tetapi tidak kepada haram. Maksudnya paling kuat dia pergi kepada makruh. Makruh kan? Makruh. Bahkan ada di sana yang menunjukkan bahawa Nabi SAW minum berdiri. Juga ada riwayat yang lain, iaitu ketika minum air Zam-Zam. Seperti mana dalam riwayat daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi minum Zam-Zam berdiri. Kata Ibnu Abbas, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zam-Zam fashariba wa huwa qa'im. Aku bagi air Zam-Zam kepada Nabi, baginda ambil dan minum wa huwa qa'im, dalam keadaan berdiri. Sebab itu sebahagian ulama dia ambil, dia kata Zam-Zam kita sunat minum berdiri. Walaupun di sana sebenarnya dia bukan isu Zam-Zam, dia isu minum berdiri. Jadi di sana ada riwayat Nabi minum berdiri, tapi pada asalnya kebiasaannya Nabi minum duduk. Semua hadis kata Nabi duduk. Satu dua hadis menunjukkan Nabi berdiri. Tanda apa? Boleh jika ada keperluan. Jadi jika ada keperluan, hukumnya harus, tetapi makruh. Kan? Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan boleh, walaupun boleh minum diri, tapi oleh kerana tuan-tuan tu ada nama, ada muru'ah, haibah, tuan-tuan jagalah, kan? Baik. Okey. Itu apa yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Last satu lagi yang saya nak sebut kat tuan-tuan ni berkaitan dengan apa yang boleh dilakukan oleh syaitan kepada kita. Antaranya saya sebut secara ringkas. Satu, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir. Ini juga syaitan boleh ambil tindakan. Yang pertama, Nabi kata aghliqu abwabakum wa khammiru aniyatakum wa awqu asqiyatakum wa atfi'u surujakum fa inna asy-syaitan la yaftahu baban mughlaqan wala yakshifu ghita'an wala yahillu wika'an wa innal fuwaisiqah tudrimul bait ala ahli, yakni al-fa'rah. Ni tuan-tuan balik buat. Kalau tidak, setan akan masuk. Apa dia? Nabi kata aghliqul abwabakum, tutup pintu-pintu rumah kamu. Tutup pintu-pintu rumah kamu. Wa khammiru aniyatakum, tudung bekas makanan kamu. Sebab itu tuan-tuan,
kalau ada makanan yang tuan-tuan tak tudung, esok tuan-tuan mangkit, tuan-tuan lupa tudung, walaupun tak basi, jangan makan. Tudung. Wa khammiru aniyatakum. Tutup, tudung makanan, bekas-bekas makanan kamu. Wa auku asqiyatakum. Dan tadi bekas makan, yang ni bekas minum. Bekas minum tudung, tutup. Pasal tu kalau tuan-tuan kan, orang tua-tua ni biasalah. Dia nak, orang tua-tua, dia nak kering tekak. Dia kan tengah-tengah malam, dia nak kena minum air. Pasal tu orang tua-tua dia akan bawa buah ayam. Tak di, saya dia tidur nak kering tekak. Dia minum air. Malam. Bukanlah tak boleh kan? Ataupun kalau nak mudah ni, tuan-tuan beli straw. Jadi beralih. Ni, janganlah malah balong. Tudung. Buat macam tu. Tudung. Kan? Letaklah tepi tu. Beda saat lagi nak mangkit, kan? Nak minum. Tutup. Nabi kata tutup. Tutup. Lagi, wa atfi'u surujakum. Tutup lampu-lampu pelita kamu. Siraj. Siraj tu pelita. Siraj tu pelita. Yang mana siraj? Pelita. Fa inna syaitan, kerana setan tak boleh buka pintu yang tertutup, tak boleh buka bekas yang tertudung, dan dia tak boleh buat apa-apa benda jahat pada bekas-bekas yang terlindung ni. Tapi kalau tuan-tuan biar macam tu, dia boleh bubuh penyakit, dia boleh bubuh benda-benda tak elok masuk. Tapi kalau tuan-tuan tutup, bismillah, tutup, dia tak boleh buat, dia tak boleh buka. Tu yang kata sunnah. Tuan-tuan tutup, kan? Kemudian Nabi SAW kata apa? Tutup pelita-pelita kamu, kerana tikus akan dihasut oleh iblis, dan tikus tu akan lari, pup, langgak pelita, rumah terbakar. Tikus itu bertindak di atas bisikan dan hasutan. Okey, tuan-tuan, ulama salaf, sahabat Nabi, tikus ni jahat tau. Tikus ni binatang yang jahat. Dia panggil fuwaisiqah, binatang yang disuruh bunuh. Tikus ni petanda dosa. Ulama salaf kata, apabila aku melihat banyaknya tikus di rumah aku muhasabah diri, barangkali ada dosa yang aku lakukan. Itu disebut oleh ulama salaf. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi, bila mereka tengok banyak tikus dalam rumah mereka muhasabah diri, barangkali ada dosa yang aku buat. Kerana tikus ni jahat, dia dihantar untuk merosakkan makanan dan sebagainya. Okey, itu. Hadirin mukminin, satu lagi apa dia? Ketika bersama dengan isteri, ini juga ada peranan syaitan. Nabi kata, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qal." Apabila salah seorang daripada kamu ingin mendatangi istrinya, hendaklah dia membaca, "Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtani fa in kana bainahuma waladun." Kerana kalau dia tak baca doa ni, kalau kata dapat anak, ada gangguan syaitan. Tapi kalau dia baca doa ni, syaitan tidak boleh, lam yadurrahu syaitan, syaitan tak boleh sentuh anak yang dia dapat. So tuan-tuan nampak tak? Saya baca 2-3 tajuk ni, sebenarnya kalau kita nak baca panjang lagi, menunjukkan apa? Dalilnya apa? Adanya peranan dan juga perbuatan syaitan. Termasuk juga orang yang lalu depan orang semayang, itu juga syaitan. Kenapa? Kerana makhluk yang mengganggu orang salat ini adalah daripada perbuatan syaitan. Pasal itu Nabi kata, bila Aisyah tanya orang yang tengok dia semayang, dia tengok kiri, ada orang semayang bukan takat kiri, dia tengok kita. Dia tengok kita.
Dia sembahyang, kita lalu, dia tengok. Tuan-tuan jumpa? Ada, saya pergi sembahyang Masjid Alwi, dia tengok. Saya nak keluar, dia tengok. Tahulah famous, tapi janganlah tengok teruk sangat. Dia tinggal, dia macam tahiyat, kita dengar dia dah duduk bagi. Lepas tu duduk sembahyang. Syaitan, bukan dia tu syaitan, tapi dia telah dicuri pandangan dia oleh syaitan. Dalam sembahyang tuan-tuan tak boleh tengok atas. Dalam sembahyang tuan-tuan hanya boleh tengok dua tempat ya. Depan dengan tempat sujud. Tuan-tuan boleh tengok dalam hadis Bukhari, sahabat tengok depan. Jadi dalam sembahyang tuan-tuan boleh tengok depan dan tuan-tuan boleh tengok tempat sujud. Yang tuan-tuan tak boleh tengok atas. Apa dalil dia? Siapa yang tengok atas apa jadi? Dalam sembahyang tuan-tuan tak boleh langut. Tok Siok buat apa? Sawang punya apa tak buang ni lampu. Dia dah lagi tengok sawang. Apa hadis dia? Mengaji lama ni. Apa hadis dia? Siapa yang tengok atas apa jadi? Tuhan kan cabut mata dia. Nabi kata jaga-jaga orang yang mendongak ketika salat. Tuhan kan tarik mata dia sampai buta. Jaga. Betul tak boleh tengok dah. Yang tengok kiri kanan tu, yang sembahyang. Tuan-tuan perasan tak? Bila orang sembahyang, dia duduk kira nak tengok. Dia duduk macam ada satu tarikan. Tuan-tuan tahu apa dia? Syaitan. Nabi beritahu dekat Aisyah, orang yang bila dia sembahyang, dia tengok kiri kanan tu, syaitan duk tarik pandangan dia tu. So tengok kiri kanan. Ni perbuatan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah. Cuma sebelum kita tangguh, tuan-tuan dah baca kenyataan Jabatan Mufti yang terbaru. Siapa yang ada Facebook, like Jabatan Mufti, dia dapat update terbaru. Kenyataan seseorang kan. Tuan-tuan, mula-mula ada wali tak sah sembahyang. Apa? Mula-mula ada wali tak sah. Apa dia baru? Mula-mula kita nikah ada wali, dia kata tak sah. Dia kata apa? Dia kata apa? Tak payah wali pula, punya kalang kabut. Yang orang pergi menikah ada wali tu dia kata tak sah. Ni kenyataan terbaru ni. Dah Jabatan Mufti dah buat keluar kenyataan. Kenyataan ni kenyataan yang berbahaya. Tuan-tuan, cuba sebut tengok rukun nikah ada berapa? Ada 5. Kalau tuan-tuan payah nak hafal, tuan-tuan ikut cara saya hafal. Ingat perkataan ni. Siswa. S yang pertama. Apa dia? S yang pertama. Saya dah kasi. Apa dia? Suami. I, isteri. Kena ada jantan, kena ada. Kalau jantan dengan jantan, boleh nikah tak? Tak boleh, bagus. Suami, isteri. Isteri tu mesti perempuan betul, bukan jantan jadi perempuan. Dia mesti perempuan betul. Dan dia mesti bukan bini orang. Faham? Okey, suami, isteri. Lepas tu yang ketiga, S-I-S. Apa S? Saksi. W. Apa W? Wali. La nikah. Tak ada nikah melainkan wali. Wali ni maksudnya bapa dia, datuk dia, abang dia. Kalau tak ada wali atau wali enggan, siapa jadi wali? Sultan. Fa in istajiru fa sultanun waliyun liman la waliyalah. Siapa yang tak ada wali, maka wali dia adalah sultan, pemerintah. Pasal itu kita panggil wali sultan. Pasal adalah hadis tu. Fa in istajiru fa sultanun waliyun liman la waliyalah. Sultan tu jadi wali, raja jadi wali. Sekarang ni raja mewakilkan orang lain jadi wali. Pasal itu kita panggil wali raja, wali sultan. Sebab apa wali sultan? Pasal sultan turun kuasa untuk dia jadi wali. Sultan bagi kuasa. Jadi yang ketiga, suami, isteri, saksi. W apa dia W? Wali. Yang A apa A?
akad, ijab dan qabul. Ada 5 ni sah. Ada 5 ni sah. Mari satu kes. Dia kata, ustaz, saya dah kahwinkan anak saya. Saya nak tanya tuan-tuan ni, sah tak sah? Satu orang, bukan satu kes lah, banyak kes lah. Mai satu laki-laki, dia kata dekat saya, dia telah menikahkan anak dia. Saya kata, pakcik ni siapa? Bapa dia wali. Okey. Anak tu anak kandung. Pengantin lelaki dah. Okey, pengantin lelaki dah. Dia bini berapa? Dia nak teronok. Pasal takutlah selagi dia bini 4 tak boleh lah. Ataupun bini 3 baru bercerai. Satu. Orang lelaki ada iddah ke tak ada iddah? Ha? Ada tak? Ada. Contoh Pak Long dia menikah 4. Ni kita nak mengaji munakahat sikit. Pak Long menikah. Lepas tu Pak Long ceraikan bini dia yang keempat pasal dia jumpa hak lagi lawa. Boleh tak dia terus menikah? Boleh tak? Tak boleh. Sehingga habis iddah. Sebab yang dia baru cerai tu masih lagi dianggap laki-laki ada iddah juga tau. Habis dia iddah dengan hak yang nombor 4 ni, baru dia boleh ambil hak yang baru tu pergi ganti tempat nombor 4. Kita pun cek, okey cukup. Saksi ada saksi? Ada 2 orang. Siapa dia? Jiran sebelah. Panggil mai. Betul? Pakcik kata apa? Pakcik kata aku nikahkan dengan anak pakcik lah. Saya pun, lelaki tu menjawab, saya terima. Dari sudut hukum, sah ke tak? Sah ke tak? Sah ke tak? HIV tak test? HIV tak test lagi? Tok Imam tak cok weh? Dari sudut dia panggil nikah urfi, nikah syar'i. Sah ke tak? Sah. Tuan-tuan faham tak tu cukup. Adapun tata cara perintah kerajaan tu yang suruh kita test HIV, yang suruh kita kursus kahwin, itu dia panggil maslahat, perintah ulil amri wajib kita taat. Tiba-tiba mari bawa keluar satu pandangan. Kita tahu ada pandangan tu. Awal-awal tu ketat. Sampai tak sebut perkataan nikah pun tak sah. Berzina. Tiba-tiba mai keluar pula kenyataan terbaru. Nikahkan diri sendiri. Jadi lepas ni jenuh geng nak tangkap khaluat ni. Awak katakanlah kita ramai-ramai Pak Long pi tangkap khaluat perempuan ni. Perempuan tu kata apa? Pasal apa nak tangkap saya? Ni siapa dia? Suami saya. Mana surat nikah? Saya nikahkan diri saya. Sebab kalau kita faham menikahkan diri sendiri macam tu lah. Betul tak? Saya nikahkan diri saya. Di mana-mana pada bila-bila masa wali tak payah ada. Macam contoh saya nikahkan diri saya dengan Pak Long. Aku terima nikahnya diri hang aku. Maka anak tuan-tuan pergi belajar di KL, jumpa jantan mana tak tahu, dia berkenan. Dia bawa balik mai. Siapa dia ni? Laki saya. Ni, aku ni pak hang duk hidup lagi. Aku ni wali hang. Tak, saya nikahkan diri saya sendiri. Tu dia yang kita tak, yang aku nikah tak ada sebut nikah punya tak boleh, tiba-tiba pergi menikah diri sendiri boleh. Apa ni? Maka tuan-tuan apa akan jadi dalam masyarakat? Rosak. Kita tanya ni siapa dia? Laki saya. Bilang apa menikah? Tak sah. Lari tahu. Pasal di mana-mana bilang bahaya. Pasal tu kenyataan yang berat. Tak boleh menikah. Pasal tu di Perlis tak ada wali, tak boleh menikah. Di Thailand bukan tak ada wali. Wali sultan kerana lebih pada 2. Dan di Thailand pun bukan sebarangan tuan-tuan. Dia kena ada juga mana wali. Ada surat wali. Pasal tu dia ada surat persetujuan wali. Dan panjanglah sana. Tapi pandangan yang kata tak ada wali ni perbincangan panjang. Tajuk sebelah. Tapi bahaya. Mana lagi bahaya? Tak sebut perkataan nikah dengan boleh menikah diri sendiri. Esok tuan-tuan, saya ada 2 orang anak perempuan, tak bawa balik. Siapa dia ni? Suami kami. Bila kami menikah? Nikah ke diri. Lepas tu dia bawa balik mai pula orang lain. Ni siapa dia pula? Lelaki baru. Kalut. Rosak masyarakat. Bahaya kenyataan ni.
Nikah kena ni. Lebih bahaya daripada aku nikahkan di kau, saya terima. Tuan-tuan, majoriti mazhab kata saya terima tu pun sah dah. Tambah kalau kata saya terima seperti yang disebutkan, sah tak? Tentu lebih sah. Sebab tu kita hati-hati dalam perkataan kita ni. Kan? Lepas ni pak dia duk gempak-gempak hang ingat hang tak dengar cakap aku tak mau jadi wali. Bapa tak mau jadi wali, tak ada masalah. It's up to bapa. I don't care. Pasal apa? Saya boleh nikahkan diri saya sendiri. Kalau pak tu. Ini kenyataan yang berbahaya yang keluar. Pasal itu kita kata kadang-kadang dia hasad, ada hasad nak hantam orang, tiba-tiba menyebabkan benda yang lagi buruk yang berlaku. Boleh faham kan? Sebab itu kita berpegang dengan pandangan yang kuat, yang jelas daripada nas, tak sah nikah tanpa wali. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.